Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pahang. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan nombor 11A. Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan negatif 20 per X dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 3/2, X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 0/4. Jadi kita tengok pada ruangan jawapan, kita telah pun diberi jadual mana kita ada di sini 3 ruang kosong. Kita akan isi di sini dengan menggunakan persamaan yang telah pun diberi. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan negatif 20 per dengan X di sini. Kemudian kita akan masukkan nilai X. Caranya adalah kita tekan calculate. Kemudian kita masukkan nilai X kita yang pertama, iaitu negatif 3/2. Kita tekan negatif 3/2 dan kita tekan sama dengan, dan tekan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat 25/4. Ataupun kita boleh tukar kepada bentuk perpuluhan. Kita tekan ST, kita dapat 6.25. Seterusnya kita akan masukkan nilai X kita yang kedua, iaitu negatif 1. Kita tekan calculate. Kita tekan negatif 1. Kita tekan sama dengan, kemudian tekan sama dengan sekali lagi. Kita dapat jawapan adalah 20. Kemudian nilai X kita yang seterusnya, negatif 0.4. Kita tekan calculate. Kemudian kita tekan negatif 0.4. Kita tekan sama dengan, tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat jawapan kita adalah 50. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 17. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan negatif 20 per X bagi X di antara negatif 8 sehingga negatif 0.4. Pada pertama sekali kita kena lukis paksi X dan paksi Y. Kita lihat pada soalan ini, paksi X kita adalah bernilai negatif. Jadi paksi X kita akan berada di sebelah kiri. Jadi kita akan buat paksi X seperti ini. Kemudian paksi Y di sini. Di mana paksi X 2 cm kepada 1 unit dan paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Kemudian seterusnya kita akan plotkan graf kita berdasarkan jadual yang telah pun kita jawab sebentar tadi. Dan pastikan kita plot dengan titik yang betul pada koordinat yang betul. Dan kita akan plot seperti ini. Seterusnya, selepas kita plot, kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin dan cantik, dan pastikan garis kita itu mengenai ke semua titik plot kita. Dan ini jawapan kita untuk soalan B. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Dari graf, cari satu Roman nilai Y apabila X sama dengan negatif 1/5. Baiklah, kita akan dapatkan nilai Y apabila X sama dengan negatif 1/5. Kita akan buat unjuran seperti ini. Kemudian kita dapat unjuran pada paksi Y dan kita akan baca di sini. Nilai Y kita adalah 13. Seterusnya C2 Roman, nilai X apabila Y sama dengan 26. Jadi pada paksi Y kita lihat pada kedudukan 26, kita buat unjuran dan kita buat unjuran ke paksi X, dan di sini kita dapat nilai X kita adalah negatif 0.8. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai-nilai Y. Setiap nilai Y kita akan dapat 1 markah. Kemudian seterusnya kita lihat soalan B, iaitu kita melukis graf. Kita melukis paksi yang betul dan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot dengan plot titik yang betul ke semuanya, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan garis yang licin dan cantik, kita akan dapat lagi 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan C.
kita dapatkan nilai Y 1 markah dan nilai X 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita ke soalan yang seterusnya. Itu soalan nombor 12. Pelajar 8 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 50 saat. Soalan A, 1 Roman, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Baiklah, untuk mendapatkan laju seragam, kita akan tengok pada graf mendatar di sini. Dan kedudukan mendatar ini lajunya adalah 24. Jawapan kita adalah 24. Seterusnya terlihat soalan A, 2 Roman. Tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Zarah ini bergerak dengan laju seragam pada masa ke-12 sehingga ke-35. Jadi untuk dapatkan jawapan, kita ambil 35, kita tolakkan dengan 12. Jadi jawapan kita di sini adalah 23 saat. Seterusnya soalan B, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam 50 saat ialah 957 meter. Kata kunci kita di sini adalah jarak. Untuk mendapatkan jarak bagi graf laju masa, kita kena dapatkan luas di bawah graf. Jadi terlihat di sini pada graf kita boleh pecahkan graf kita kepada 3 bentuk ataupun 2 bentuk. Di sini cikgu akan pecahkan kepada 2 bentuk saja. Bentuk pertama sini boleh bukan sebagai A dan satu lagi B, bentuk yang kedua. Mana kita ada 2 bentuk trapezium. Jadi kita akan gunakan luas trapezium ini, kemudian kita akan samakan dengan jaraknya iaitu 957. Untuk luas trapezium A adalah 1/2. Kita darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari yang di sini iaitu 24 tambah V. Kemudian darabkan dengan tingginya iaitu 12. Dan tambah dengan trapezium B 1/2. Hasil tambah 2 sisi selari di sini adalah 38 tambah 23. Darab dengan tingginya 24. Kemudian kita samakan dengan 957. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 1/2. Kita letakkan kurungan untuk darab. 24 tambah V. V kita gantikan dengan X. Kita tutup kurungan. Kemudian kita buka kurungan untuk darab dengan 12. Kita tutup kurungan. Kemudian kita buat operasi tambah. Tambah 1/2. Kemudian kita buka kurungan 38 tambah 23. Kemudian buka kurungan, kita darabkan dengan 24. Kemudian kita tekan alpha calculate, iaitu simbol sama dengan. Kemudian kita tekan 957. Kemudian seterusnya kita tekan alpha calculate, kemudian kita tekan sama dengan. Dan kita dapat nilai V di sini adalah 13.5. Seterusnya terlihat soalan C. Uraikan pergerakan zarah itu dalam 15 saat terakhir. Kita lihat kembali rajah kita. 15 saat terakhir adalah pada saat ke-35 sehingga 50. Untuk menguraikan pergerakan zarah, selalunya kita akan nyatakan di sini pecutan, jumlah masa dan juga jumlah jarak. Dan di sini adalah graf laju masa, kita akan dapatkan pecutan. Untuk mendapatkan pecutan, kita ambil laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Ataupun kita ambil kecurunan garis ini. 0 tolak 24 per 50 tolak 35. Kita terus tekan kalkulator di sini, kita akan dapat negatif 8/5 ataupun negatif 1/6. Pecutan negatif bermaksud ia adalah nyah pecutan. Seterusnya, jarak. Jarak adalah luas di bawah graf. Bentuk bawah graf ini adalah bentuk segitiga. Terdapatkan luas segitiga 1/2 kita darabkan dengan 24 darabkan dengan 15. Kita akan dapat 180 meter di sini. Seterusnya adalah masa. Masa kita dah tahu di sini 50 tolak dengan 35 terdapat 15. Jadi untuk menguraikan pergerakan zarah, kita boleh tulis seperti ini, iaitu pecutan, jarak dan juga masa. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman terdapat 1 markah.
A 2 Roman 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhirnya 1 markah. Kemudian untuk soalan C, dinyatakan pecutan 1 markah, jarak 1 markah dan masa 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 13. Pelajar 9 menunjukkan 3 sisi 4 ABCD, EFGH dan JKLM dilukis pada satu satah kartes. Soalan A, JKLM adalah imej bagi ABCD di bawah gabungan transformasi XY. Jadi di sini kita kena pasti dulu yang manakah objek dan yang manakah imej. Di sini JKLM adalah imej, jadi ini adalah imej. Dan ABCD adalah objek. Kalau kita lihat, salah satu daripada transformasinya adalah pembesaran disebabkan imej lebih besar daripada objek. Jadi sebelum objek itu membesar, apakah transformasi yang terlibat? Jadi di sini kita ada banyak pilihan jawapan. Salah satu yang kita boleh lihat di sini adalah pantulan. Pantulan pada garis apa di sini? Kita ada pantulan pada garis X sama dengan 2. Kalau kita buat garis di tengah-tengah ini, kemudian ini objek, kita akan pantul ke sini, kita boleh lukis kembali bentuknya seperti ini. Dan kita akan nampak imejnya terbentuk di sini. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa Y adalah pantulan pada garis X sama dengan 2. Seterusnya adalah X. X ini adalah pembesaran sebab imej lebih besar daripada objek. Bila ada pembesaran, kita perlu nyatakan nilai K ataupun faktor skala. Faktor skala adalah imej per dengan objek. Jadi kita ambil sisi imej per dengan sisi objek di sini. Kalau kita lihat di sini, sisi objeknya adalah 1 unit di sini. Sini 1 unit. Kemudian imej terbentuk adalah 2 unit. Jadi 2 per 1, kita akan dapat nilai K adalah 2. Seterusnya adalah kita tentukan pusat pembesaran. Untuk mendapatkan pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Contohnya di sini, kita ambil bucu L di sini. Ini sepadan dengan bucu di sini. Jadi kita akan garis. Kemudian kita ambil satu lagi bucu yang sepadan, iaitu bucu M di sini, sama dengan bucu di sini. Dan kita akan garis juga. Kemudian kita akan dapat lihat satu titik persilangan di antara dua garis ini, iaitu berada di sini. Jadi ini adalah pusat pembesaran kita, di mana koordinatnya adalah negatif 1, 7. Jadi X adalah pembesaran faktor skala 2 pusat negatif 1, 7. Seterusnya terlihat soalan B. Diberi bahawa JKLM mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 129.6 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh ABC. Seterusnya, cari beza antara luas imej dan luas objek. Baiklah, di sini diberi luas JKLM, di mana JKLM itu adalah luas imej. Jadi kita kena dapatkan luas objek. Untuk mendapatkan jawapan ini, kita boleh menggunakan rumus yang telah pun dibekalkan, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Luas imej diberi iaitu 129.6 sama dengan K kuasa 2. K adalah faktor skala iaitu 2 kuasa 2 dan luas objek diletakkan sebagai pemboleh ubah iaitu X. Seterusnya kita ringkaskan, kita dapat 129.6 sama dengan 4X. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 32.4. Seterusnya kita akan kira perbezaan antara luas imej dan luas objek. Kita tolak 129.6 tolak 32.4. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 97.2.
Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, kenyatakan pantulan pada garis X sama dengan 2 di sini, terdapat 2 markah. Soalan A, 2 Roman, kita nyatakan pembesaran faktor skala ataupun K sama dengan 2 dan pusat -1, 7, terdapat 3 markah. Seterusnya soalan B, kita mendapatkan luas objek di sini, langkah pengiraan 1 markah, luas objek 1 markah, kemudian perbezaan luas imej dan objek 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 14. Pendapatan tahunan Encik Haris adalah RM84,450 pada tahun 2021. Jadual 2.1 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut dan jadual 2.2 menunjukkan keratan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2021. Encik Haris membayar zakat sebanyak RM485 untuk tahun tersebut. Soalan A, hitung pendapatan bercukai bagi Encik Haris. Ialah untuk menentukan pendapatan bercukai, kita kena ambil pendapatan tahunan ditolakkan dengan pelepasan cukai dan pengecualian cukai. Di dalam soalan ini tidak ada pengecualian cukai. Jadi kita akan ambil RM84,450, kita akan tolakkan dengan pelepasan cukai individu RM9,000, kemudian insurans hayat dan KWSP di mana terhad kepada RM7,000, jadi kita akan tolak RM7,000 sahaja. Kemudian gaya hidup kita tolak RM2,500 sahaja sebab terhad kepada RM2,500. Perbelanjaan perubatan ibu bapa tertolak RM1,250 dan kemudian anak yang belum berkahwin dan berumur 16 tahun kita tolak dengan RM2,000. Dan kita dapat jawapannya adalah RM62,700. Seterusnya soalan B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Haris pada tahun tersebut. Kita lihat pendapatan bercukai ialah RM62,700. Jadi kita lihat pada jadual 2.2 ini, iaitu pada baris ketiga di sini. Di mana pendapatan Encik Haris berada dalam julat RM50,000 sehingga RM70,000. Kita lihat RM50,000 yang pertama yang Encik Haris perlu bayar RM1,800. Ini di sini tertulis RM50,000 yang pertama bayarannya adalah RM1,800. Kemudian kita akan ambil baki, kita ambil RM62,700 tolak dengan RM50,000. Kemudian kita darabkan dengan kadarnya di sini adalah 14%. Jadi di sini kita akan dapat RM1,778. Kemudian untuk jumlah cukai pendapatan, kita akan tambah 1,800 tambah 1,778. Kemudian di sini, Encik Haris membayar zakat sebanyak RM485. Di mana zakat ini merupakan rebat kepada cukai. Jadi kita akan tolak dengan 485. Dan kita tekan calculator, kita akan dapat RM3,093. Seterusnya kita lihat soalan C. Potongan cukai bulanan iaitu PCB sebanyak RM240 dipotong setiap bulan daripada gajinya. Adakah PCB mencukupi untuk membayar cukai pendapatan Encik Haris? Justifikasikan jawapan anda. Baiklah, PCB ini kita akan darabkan dengan 12 untuk dapatkan jumlah keseluruhan bayaran Encik Haris, iaitu 240 darab dengan 12, kita akan dapat RM2,880. Jadi jumlah yang dibayar oleh Encik Haris sebagai cukai pendapatannya. Dan jadi dalam soalan B tadi, Encik Haris perlu membayar RM3,093. Jadi di sini PCB adalah kurang daripada cukai pendapatan sebenar. Ini bermaksud PCB tidak mencukupi. Disebabkan PCB tidak mencukupi, jadi Encik Haris perlu membayar baki tertunggak, iaitu kita ambil RM3,093 tolak dengan RM2,880, iaitu sebanyak RM213. Jadi kita boleh tulis Encik Haris perlu membayar sebanyak RM213. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah jawapan akhir 1 markah. Soalan B,
RM50,000 yang pertama 1 markah, kemudian baki seterusnya 1 markah, kemudian kita tolak dengan rebat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kira PCB 1 markah, kemudian ternyatakan PCB kurang daripada cukai 1 markah, kemudian PCB tidak mencukupi 1 markah, kemudian Encik Haris perlu membayar bakinya 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 15. Jadual 3 menunjukkan data bagi bilangan buku yang dibaca oleh 20 orang pelajar di sebuah sekolah. Soalan A, berdasarkan data hitung satu Roman, min. Min ini adalah purata. Dan kita lihat di sini, kita ada data terkumpul. Jadi kita akan gunakan rumus yang dibekalkan kepada kita, iaitu sigma fx per dengan f. Jadi di sini kita akan ambil frekuensi atau kekerapan didarabkan dengan x. X di sini adalah kita kena dapatkan titik tengah. Jadi di sini kita akan senaraikan titik tengah. Untuk kelas yang pertama 1 hingga 5, titik tengahnya adalah 3. Kemudian 6 hingga 10 adalah 8. Kemudian 13, 18 dan juga 23. Jadi kita akan ambil kekerapan didarabkan dengan titik tengah masing-masing untuk setiap kelas. Itu 1 darab 3 tambah 3 darab 8 tambah 5 darab 13 tambah 8 darab 18 tambah 3 darab 23. Kemudian kita perkan dengan 20. Itu jumlah keseluruhan. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 15.25 ataupun ternyatakan dalam bentuk pecahan 305 per 20. Seterusnya soalan A2 Roman, sisihan PY. Sekali lagi kita akan menggunakan rumus yang dibekalkan. Bagi sisihan PY itu sigma sama dengan punca sigma fx kuasa 2 per f tolak dengan x bar kuasa 2. Jadi kita akan ambil 1 per dengan 3, kita kuasa 2 kan, tambah 3 per darab dengan 8 kuasa 2, tambah 5 13 kuasa 2, tambah 8 darab 18 kuasa 2, tambah 3 23 kuasa 2 per dengan 20 dan tolak dengan min iaitu 15.25 kuasa 2, kemudian kita punca 2 kan. Untuk langkah pengiraan seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan shift, kemudian kita tekan setup, kemudian kita tekan anak panah bawah dan kita ambil nombor 3 iaitu statistik. Kemudian frekuensi kita akan tekan 1 untuk on. Kemudian seterusnya kita tekan menu. Kemudian kita tekan 6. Kemudian kita pilih 1. Di sini kita ada X dan juga frekuensi. X ini adalah titik tengah, frekuensi ini adalah kekerapan. Jadi di sini kita akan masukkan nilai titik tengah terlebih dahulu iaitu 3. Tekan sama dengan, kemudian kita tekan 8. Tekan sama dengan, tekan 13. Sama dengan 18. Sama dengan, dan 23 sama dengan. Kemudian kita pergi ke lajur kita yang kedua iaitu lajur frekuensi. Kita masukkan frekuensi kita yang pertama di sini 1 sama dengan, kemudian 3 sama dengan, seterusnya 5 sama dengan, 8 sama dengan, kemudian 3 sama dengan. Dan untuk mendapatkan jawapan kita akan tekan option, kemudian kita tekan 3 di sini. Kemudian di sini dipaparkan jawapan yang kita perlukan iaitu sigma di sini. Kita lihat baris ke-5. Jadi jawapan kita adalah 5.36. Kita bundarkan pada 2 titik perpuluhan. Seterusnya terlihat soalan B. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang pelajar pada paksi mencancang. Lukis histogram longgokan bagi mewakili data tersebut.
ialah kita akan melukis histogram longgokan. Untuk melukis histogram longgokan, paksi mengufuk kita akan gunakan sempadan atas. Kita lihat di sini pada jadual kita perlu nyatakan sempadan atas. Untuk kelas yang pertama, sempadan atas, kita akan tengok had atas masing-masing di sini. Jadi 5, jadi sempadan atas dia, tulis sempadan atas. Dah 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5. Jadi kita perlu dapatkan sempadan atas untuk kelas sebelum 1 hingga 5 di sini, iaitu 0.5 di sini. Pada pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk dan juga paksi mencancang, di mana untuk paksi mengufuk 2 cm kepada 5, kemudian untuk paksi mencancang 2 cm kepada 2, dan seterusnya kita akan melakukan plot dengan menggunakan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan di sini, kalau kita lihat, kita tulis kekerapan longgokan. Kita bermula dengan 1, kemudian jadi 4, 9, 17 dan 20. Jadi kita akan plotkan seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, kita nyatakan min, langkah pengiraan 2 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan A, 2 Roman, kita mengira sisi yang PY, langkah pengiraan 2 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis histogram longgokan. Kita melukis paksi mengufuk dan paksi pencancang dengan nilai yang betul dan juga seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita plot dengan menggunakan kekerapan longgokan, terdapat 2 markah, dan bentuk graf 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Kita teruskan lagi, kali ini kita lihat pula bahagian C. Di mana bahagian C kita ada 2 soalan, kita cuma perlu jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat soalan yang pertama untuk bahagian C, itu soalan nombor 16A. Si Suka merupakan seorang penjual bunga. Beliau menjual X bunga tulip dan Y bunga ros di kedainya masing-masing dengan harga RM3 dan RM1 sekuntung. Jumlah jualan minimum bagi bunga-bunga tersebut ialah RM900. Bilangan bunga ros yang dijual sekurang-kurangnya 2 kali bilangan bunga tulip. Manakala bilangan maksimum bunga ros yang dijual adalah 900 kuntung. Soalan 1 Roman, tulis 3 ketaksamaan yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Adalah berdasarkan kepada maklumat dalam soalan, pertama sekali kita lihat dari segi jualan, iaitu harga jualan minimum RM900, iaitu bunga tulip X dan Y ros masing-masing berharga RM3 dan RM1. Jadi di sini kita boleh tulis 3X tambah Y mesti lebih besar sama dengan 900. Seterusnya untuk ketaksamaan yang kedua adalah dari segi bilangan, iaitu bilangan bunga ros yang dijual sekurang-kurangnya 2 kali bilangan bunga tulip. Jadi kita boleh tulis Y lebih besar sama dengan 2X. Dan seterusnya, bilangan maksimum bunga ros yang dijual adalah 900 kuntung. Jadi maksimum 900 bermaksud Y mesti lebih kecil sama dengan 900. Baiklah, seterusnya soalan 2 Roman. Paragraf di ruang jawapan, lukis dan lorek rantau yang memenuhi ketiga-tiga syarat itu. Pada ruangan jawapan telah pun diberi paksi X dan paksi Y beserta dengan skalanya. Pertama sekali kita akan lukis garis-garis itu, iaitu kita ada 3 garis, iaitu 3X tambah Y lebih besar sama dengan 900. Kita akan tukar kepada bentuk persamaan, iaitu 3X tambah Y sama dengan 900. Untuk melukis garis ini kita perlu membina satu jadual. Jadi kita buat di sini sebab pada bahagian jawapan tidak disediakan kepada kita ruangan yang mencukupi. Pertama sekali kita perlu memilih nilai X.
Nilai X yang paling mudah tentulah sifar. Jadi untuk mendapatkan Y, kita gantikan dalam persamaan ini, iaitu 3 darab sifar tambah Y sama dengan 900, jadi Y adalah 900. Kemudian nilai X yang seterusnya di sini, cikgu pilih 200. Bila X sama dengan 200, terganti dalam ni 3 darab 200 terdapat 600, jadi Y sama dengan 300. Jadi kita ada 2 titik di sini, kita akan tandakan pada graf kita, iaitu 0, 900 berada di sini, dan satu lagi 200, 300. 200, 300 berada di sini. Kemudian kita ambil pembaris dan kita gariskan kedua-dua garis ini. Persamaan kita yang kedua sebentar tadi adalah Y lebih besar sama dengan 2X. Kita tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan 2X. Dan kita buat garis, kita buat jadual. Kita akan pilih nilai X. Nilai X di sini yang kita akan pilih adalah sifar, maka Y juga adalah sifar. Seterusnya, kalau kita pilih X sama dengan 100, iaitu 2X, jadi 2 kali 100, Y jadi 200. Jadi kita ada 2 titik di sini, 00 itu pada asalan, kemudian titik yang kedua 100, 200. Jadi 100, 200 berada di sini. Dia dekat saja. Jadi kita ambil pembaris, kita gariskan kedua-dua titik ini untuk membentuk satu garis lurus. Seterusnya adalah kesamaan kita yang terakhir, iaitu Y lebih kecil sama dengan 900, tukar menjadi persamaan Y sama dengan 900. Untuk garis ini kita tidak perlu membuat sebarang jadual, kita hanya terus membuat garisan pada Y sama dengan 900 di sini. Jadi di sini kita ada 3 garis pada satah ini. Kemudian seterusnya, lorek rantau yang memenuhi ketiga-tiga syarat itu. Kalau kita ambil garis kita yang pertama, iaitu 3X tambah Y lebih besar sama dengan 900, jadi kawasannya berada di atas garis. Kemudian untuk kesamaan kita yang kedua, Y lebih besar sama dengan 2X, juga berada di atas garis. Kemudian kesamaan kita yang ketiga, Y lebih kecil sama dengan 900, berada di bawah garis. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada satu kawasan yang ada 3 anak panah, iaitu berada di sini, sini dan sini. Maka kita akan lorekkan kawasan segitiga ini sebagai jawapan akhir kita. Baiklah, kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A ini. Kita nyatakan 3 ketaksamaan, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian untuk soalan A2 Roman, kita melukis garis berdasarkan kepada ketaksamaan ini, kita akan dapat 1 markah dan kawasan melorek 1 lagi markah. Selanjutnya kita lihat soalan B. Si suka memperuntukkan 500 saat untuk menghasilkan 1 jambangan bunga. Hitung masa dalam minit yang diperlukan untuk menghasilkan 650 jambangan bunga, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Jadi di sini kita ada 650 jambangan bunga terdarabkan dengan 500 saat. Bahagi pula dengan 60. Dan di sini kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 5.42 darab 10 kuasa 3. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita terus pula dengan bahagian C. Pada suatu hari tertentu, si Zulkifli telah menerima tempahan untuk membuat 4 jambangan bunga bagi sebuah majlis. Beliau telah menggunakan X kuntum bunga tulip dan Y kuntum bunga daisy. Harga sekuntum bunga tulip dan bunga daisy masing-masing ialah RM4.50 dan RM4. Zulkifli memperuntukkan kos sebanyak RM304. Jumlah bunga yang diperuntukkan adalah sebanyak 72 kuntum. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan bunga tulip dan bunga daisy yang diperlukan. Pada di sini kita kena bentukkan persamaan linear terlebih dahulu. Pertama sekali, jumlah bunga yang diperlukan adalah 72 kuntum. Jadi kita ambil X tambah Y sama dengan 72. Iaitu
X ini adalah untuk bunga tulip dan Y adalah bunga daisy. Kemudian seterusnya dari segi harga. Dari segi kos, kita ambil 4.5X tambah 4Y sama dengan RM304. Kemudian kita akan susun dalam bentuk matriks 114.54 darab dengan XY sama dengan 72,304. Kemudian untuk mendapatkan nilai XY, kita akan menggunakan rumus matriks songsang, iaitu 1 terpa dengan A darab dengan D, 1 darab dengan 4, tolak 1 darab dengan 4.5. Kemudian A dengan D bertukar tanda, A dengan D bertukar tempat, iaitu 4 di sini, 1 berada di bawah. Kemudian B kita letakkan tanda negatif jadi negatif 1, dan C juga letak tanda negatif jadi negatif 4.5. Kemudian terdarabkan dengan jawapan 72,304. Dan sampai ke tahap ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A, kita tekan 1 untuk simultaneous equation. Kemudian untuk unknown, kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai bagi persamaan pertama, 1 sama dengan 1 sama dengan 72 sama dengan. Dan persamaan yang kedua, 4.5 sama dengan 4 sama dengan 304 sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan sekali lagi, terdapat X sama dengan 32. Tekan sekali lagi sama dengan, terdapat Y sama dengan 40. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menerbitkan persamaan linear terdapat 1 markah, tersusun dalam bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan masing-masing 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan bahagian D. Shizuka menyimpan hasil jualannya sebanyak 7,800 di Bank Ohio. Bank itu menawarkan kadar faedah tetap sebanyak 3.5% setahun. Hitung jumlah simpanannya dalam ringgit Malaysia selepas 5 tahun. Di sini kita akan menggunakan rumus yang telah pun dibekalkan kepada kita, iaitu A sama dengan P tambah PRT. P adalah principal, iaitu 7,800 tambah dengan P 7,800 darab dengan R, iaitu kadarnya 0.035. Kita tukar kepada bentuk perpuluhan darab dengan T tahun ataupun tempoh masa selama 5 tahun. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat RM9,165. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan soalan 16 ini menyumbang sebanyak 15 markah. Saya teruskan lagi dengan melihat soalan kedua dalam bahagian C, itu soalan nombor 17A. Jadual 4 menunjukkan pelan keuangan Encik Khairul Nizam yang bekerja sebagai pensyarah di sebuah kolej di Kuala Lumpur. Soalan 1 Roman, cari nilai X dan Y. Kita lihat apa itu X dan apa itu Y. Kita lihat di sini X merupakan simpanan tetap, di mana simpanan tetap bulanan adalah 10% daripada pendapatan bulanan. Dan kita lihat di sini jumlah pendapatan bulanan adalah RM9,300. Kemudian kita darab dengan 10%. Jawapan kita 10% darabkan dengan 9,300. Kita dapat RM930 untuk nilai X. Seterusnya untuk nilai Y. Nilai Y di sini merupakan pendapatan lebihan ataupun kurangan. Untuk mendapatkan pendapatan lebihan dan juga kurangan, kita ambil jumlah pendapatan, kita tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan tidak tetap di sini. 8,170 tolak dengan 3,200 tolak dengan RM4,550. Kemudian kita akan dapat RM420. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, jelaskan aliran tunai Encik Khairul Nizam. Kita lihat, bila kita buat pengiraan, masih lagi berbaki RM420. Jadi bermaksud aliran tunai bagi Khairul Nizam adalah aliran tunai positif.
Kemudian dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai X dapat 1 markah, nilai Y 1 markah, dan A 2 Roman aliran tunai positif terdapat 1 lagi markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan B. Encik Khairul Nizam sangat meminati sebuah kereta terbaru keluaran syarikat kereta juta berhad yang bernilai RM270,000. Bercadang untuk mendapatkan kereta idamannya itu dalam tempoh 3 tahun dan ingin menyimpan wang untuk membayar 10% wang pendahuluan. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan untuk mencapai matlamat kewangan Encik Khairul Nizam? Pada pandangan anda, adakah Encik Khairul Nizam mampu membeli kereta tersebut? Berikan justifikasi anda. Dan di sini, 10% daripada 270 adalah bersamaan dengan 27,000. Jadi Encik Khairul Nizam perlu menyimpan sebanyak RM27,000 dalam tempoh 3 tahun. Jadi, kita akan ambil RM27,000 ini, kita bahagikan dengan tempoh masa iaitu 3 darab 12. Iaitu 3 tahun terdarab dengan 12 bulan. Dan kita akan dapat RM750. Bermaksud, Encik Khairul Nizam perlu menyimpan RM750. Dan adakah Encik Khairul Nizam mampu? Jawapan kita adalah mampu. Kerana simpanan tetapnya berjumlah RM930. Dilihat pula dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai bulanan 1 markah. Kemudian kita menyatakan bahawa Encik Khairul Nizam mampu beserta dengan justifikasinya 1 lagi markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan C. Sempena hari ulang tahun perkahwinan Encik Khairul Nizam yang kelima, dia bercadang membeli hadiah untuk isteri dan anaknya. Beliau ingin membeli 2 pasang baju kurung dan seutas jam tangan untuk isterinya, serta sepasang baju kurung dan seutas jam tangan untuk anaknya. Beliau merancang pelan kewangan untuk bulan tersebut dengan bajet untuk isteri dan anak-anaknya masing-masing RM550 dan RM350. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam ringgit sepasang baju kurung dan seutas jam tangan itu. Padahal di sini dia akan beli untuk isteri dan juga anaknya, iaitu kita nyatakan X adalah untuk baju dan Y untuk jam. Jadi untuk isteri dia akan beli 2 pasang baju, kita tulis 2X tambah Y sama dengan RM550. Kemudian untuk anaknya sepasang iaitu X tambah dengan seutas jam Y sama dengan RM350. Di dalam soalan ini kita kena mengandaikan bahawa harga bagi baju isteri dan anaknya adalah sama. Begitu juga dengan harga jam. Anak dan isterinya adalah sama. Walaupun dia agak kurang logik, tapi kita buat andaian seperti itu untuk membuat pengiraan ini. Seterusnya, kita akan tulis dalam bentuk matriks 2111 darab dengan XY sama dengan 550, 350. Kemudian XY sama dengan kita akan menggunakan rumus songsang matriks 1 per AD iaitu 2 darab 1 tolak 1 darab 1. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 1 di atas 2 di bawah. B bertukar tanda jadi negatif, C juga bertukar tanda jadi negatif. Dan darab dengan 550350. Kemudian sampai ke tahap ini, kita akan menggunakan kalkulator. Tekan menu, kita tekan A, kemudian kita ambil 1 untuk simultaneous equation dan kita tekan 2 untuk unknown. Kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama terlebih dahulu. Kita tekan 2 sama dengan 1 sama dengan 550 sama dengan. Seterusnya untuk persamaan yang kedua, 1 sama dengan, 1 sama dengan dan 350 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X sama dengan 200. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat 150. Jadi harga sepasang baju adalah RM200, harga seutas jam RM150. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menerbitkan persamaan linear terdapat 1 markah, tersusun dalam bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah, jawapan akhir masing-masing 1 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan 17D. Encik Khairul Nizam menempah dewan untuk meraihkan majlis ulang tahun perkahwinannya.
Saya digunakan T untuk menyusun kerusi berubah secara langsung dengan bilangan kerusi X dan secara songsang dengan bilangan pekerja Y. Dia mengupah 4 orang pekerja dalam masa 2 jam untuk menyusun 200 kerusi. Hitung bilangan pekerja yang diperlukan untuk menyusun 200 kerusi dalam tempoh 1 jam. Baiklah, di sini kata kunci di sini adalah berubah secara langsung dan songsang. Ini adalah bentuk ubahan. Jadi kita akan nyatakan di sini T berubah secara langsung, kita gunakan simbol berubah secara langsung dengan bilangan kerusi itu X dan songsang dengan bilangan pekerja iaitu Y. Kemudian kita tukar menjadi bentuk persamaan dari T sama dengan KX per Y. Kemudian kita akan masukkan nilai T di sini, walaupun diberi dalam soalan, iaitu 2 sama dengan K darab dengan 200 per dengan Y iaitu 4. Terus tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 0.04. Seterusnya kita akan tulis dalam bentuk persamaan iaitu T sama dengan 0.04 X per Y. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi. Di sini T sama dengan 1 sama dengan 0.04 darabkan dengan 200 per dengan Y. Dan tekan kalkulator, dia dapat Y sama dengan 8. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menulis dalam bentuk ubahan terdapat 1 markah, K 1 markah, kemudian gantikan nilai K di sini dah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan nombor 17 ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.